Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Apa khabar kekasih Allah semua? Alhamdulillah, inilah wajah-wajah yang dikasihi Allah, yang dipilih oleh Allah, yang untuk berada di taman syurganya, yang sentiasa dinaungi oleh malaikat rahmat insya-Allah. Hadir kita membawa dosa, pulang kita bersih, sebersih-bersihnya daripada dosa insya-Allah. Jadi kita ada sikit lagi berhubung dengan roh ni. Jadi hari itu kita dah mula membincangkan tentang roh orang yang bukan Islam dan roh orang Muslim yang fasik. Ya? Jadi saya nak mula sepintas lalu kah? Ya, untuk kesinambungan dia. Jadi dia kata malaikat maut bila mencabut nyawa orang yang kafir akan dicabut dengan cara yang paling kasar. Kita kalau nak cabut gigi pun kalau kasar, tak kena gaya, doktor tu kena terpeling atau sebagainya. Jadi bayangkan nak cabut nyawa yang menyangkut seluruh badan. Jadi sudah tentulah kalau dicabut dengan cara yang sangat kasar, sangat menyakitkan ya. Jadi kata dia akan dicabut dengan kasar sekali seraya berkata, sambil dia kata, hai nyawa yang buruk, keluarlah kamu dari jasad yang buruk. Sambil dia mengutuk, ya, mengutuk nyawa orang yang kafir tadi. Ketika nyawanya keluar, terdengar suara jeritan yang sangat keras dan menyayat hati. Tak tahulah ya bagaimana dahsyatnya jeritan sakit nyawa yang akan dicabut oleh malaikat yang kasar terhadap nyawa orang kafir tadi. Dia akan menjerit sekuat-kuat hati. Lalu ia digenggam oleh malaikat Zabaniyah. Ya, yang berwajah jelek. Dahlah kena cabut nyawa sakit. Malaikat yang akan mengambil nyawa tu pula sangat buruk wajahnya, ya, sangat jelek. Berpakaian hitam dan berbau sangat busuk. Dengan sebuah godam besar di tangan buat menyiksanya. Ni kita peringat yang lalu dulu ya, sepintas lalulah. Jadi maknanya malaikat tu siap dengan alat untuk nak menyiksa orang yang dicabut nyawa tadi ya. Kelak di akhirat nanti orang kafir akan mengalami siksa yang lebih pedih daripada orang mukmin. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, di neraka gigi gerham kafir akan keluar dari mulutnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan kita kalau gigi keluar daripada mulut, buruk kan? Buruk. Walaupun gigi itu taklah besar, tapi kalau sebesar gunung Uhud, besar mana mulut dia ya? Wallahu a'lam. Jadi saiz orang kafir ni sengaja dibesarkan oleh Allah.
supaya setiap bahagian badan dia tu akan merasa sakit, ya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala jadikan dia seburuk-buruk kejadian orang kafir ni. Tapi Rasulullah cerita habis dah ni, tetapi dia orang tak percaya. Bila dia percaya, bila dia betul-betul mengalami, barulah nak minta balik ke dunia. Bagilah kami balik ke dunia, kami nak melakukan amal soleh, kami nak beriman, kami nak bersedekah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, Allah kata itu semuanya kalimah saja, kata-kata saja. Bila kamu balik ke dunia, kamu akan kembali seperti awal dulu, ya. Jadi itulah. Jadi kita alhamdulillah, kita tak perlu pergi ke sana, balik ke dunia nak minta nak buat amal soleh. Tapi kita, Allah telah pilih kita untuk melakukan amal soleh sejak awal lagi. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Kerana apa? Sedikit saja. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah kata, sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Yang banyaknya tak sedar diri, tak tahu diuntung, tak tahu bagaimana rahmat, nikmat Allah bagi, sehingga mereka tidak timbul untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu jadilah orang yang sentiasa bersyukur. Untuk bersyukur macam mana? Kita buat apa yang Tuhan suruh. Buat ibadat banyak-banyak. Saya tertarik seorang wali Allah Indonesia, nama dia Abuya Ar-Razi. Pernah dengar tak? Dia syorkan, dia kata di antara amalan untuk kita tunjuk syukur kepada Allah, kita banyakkan melakukan puasa sunat. Tapi kalau kita tak mampu puasa sunat, kata dia, kita boleh makan, tapi jadilah orang bersyukur. Bersyukurnya orang yang makan sama dengan bersabarnya orang yang puasa. Jadi kalau tak mampu, gastrik, tak mampu, Allah bagi peluang. Kita makan tapi kita bersyukur. Kalau kita mampu berpuasa, kita berpuasa, tetapi kita bersabar. Orang semua makan sedap saja, bau makanan, Masya Allah. Sebab itu bila kita bau makanan, digoreng, dia apa semua, kita rasa teringin tu, Allah bagi ganjaran juga. Teringin nak makan tu, tapi kita tak makan kerana Allah, Allah beri ganjaran. Sebab itulah, walaupun selumbar paling kecil terkena pada kita pun, kalau kita sabar menerima ujian Allah, diberi ganjaran oleh Allah. Sebab itulah, kalau kita baca Quran satu huruf pun, satu huruf je, ba saja, Allah dah bagi ganjaran 10, bukan 1. Itulah Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi sebab itu terpulanglah pada kita, tepuk dada, tanya hati kecil. Jangan tanya selera. Tanya selera, jawabnya tertarik. Tanyalah hati kecil, sejauh mana kita ingat untuk menggunakan setiap anugerah Allah pada kita ini untuk menambah amal saleh kita. Saya ada satu cerita, pernah dengar tak? Seorang Badawi, lupa semua. Seorang Badawi, orang Badawi ni orang kampung. Dia datang jumpa Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Rasul diam aja. Ya Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah diam aja. Ya Rasulullah, bila nak kiamat ni? Barulah Rasulullah kata, ya wahai saudara, lebih kurang macam itulah. Saudara ni duk sibuk tanya bila kiamat ni, dah buat persediaan dah kah? Dah buat dah kah amalan untuk nak menghadapi kiamat? Tak ada apa, dia tak buat apa pun. Tak buat apa amalan, sibuk nak tanya kiamat bila. Jadi apa yang kau buat? Memang saya tak buat apa-apa, tapi saya sangat kasih pada Allah, saya sangat kasih pada Rasulullah SAW. Hati ni kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah. Jawab Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab.
Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau dia kasihkan Allah, insya-Allah dia bersama Allah. Kasihkan Rasulullah, insya-Allah dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berlaku pada Al-Mansur yang khatam Quran 360 kali, naik haji 36 kali. Semuanya Allah tolak kecuali satu saja. Dia bawa Allah ke mana saja dia pergi. Kenapa dia bawa? Kerana dia kasihkan Allah. Jadi kita minta doa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna illa hubbik waj'al hubbaka ahabba minal ma'il barid. Bagi lama dah bagi dah ya. Ya Allah, kau tak reti cakap Arab, cakap Melayu. Ya Allah, kurniakanlah hamba sekeping hati yang kasihkan Engkau, kasihkan orang-orang yang kasihkan Engkau. Siapa dia orang yang kasihkan Allah? Tentulah orang baik-baik, Rasul, Nabi, wali-wali Allah, itu semua orang yang kasihkan Allah. Jadi jadikan kita orang yang kasihkan Allah, kasihkan orang-orang yang kasihkan Allah, dan kasihkan apa-apa saja yang mendorong kita pada kasih Allah. Apa dia? Kasih Al-Falah. Kerana Al-Falah ni satu masjid yang sangat aktif, yang memberi peluang kepada kita untuk menambahkan ilmu kita, mendekatkan diri pada Allah. Kita kasih kepada ke tempat tu, kasihkan kereta kita, kerana kereta inilah yang bawa kita pergi ke masjid, bawa kita untuk pergi bersilaturahim, bawa kita untuk pergi menunaikan segala keperluan hidup kita. Kita kasihkan kereta kerana Allah, ya, itu. Jadi dia kata gigi orang kafir tu, gerham dia tu sebesar bukit Uhud terkeluar daripada mulut dia, ya. Sangat buruklah, ya. Kemudian oleh malaikat yang bernama Daqyail, ia membawa naik ke atas roh si kafir tadi, sampai di depan pintu langit dunia, maknanya langit pertama. Malaikat berhenti dan mengutuknya, mengetuknya. Dia berhenti, dia ketuk pintu langit pertama. Malaikat penjaga bertanya, ini kita baca sepintas lalu lah, ya. Bertanya, maknanya siapa kamu dan siapa bersama kamu? Malaikat itu menjawab, aku Daqyail. Malaikat penjaga bertanya, siapa yang bersamamu? Malaikat Daqyail menjawab, si fulan bin si fulan. Malaikat penjaga menolak masuknya. Jadi maknanya bila dia beritahu si fulan ni, dia terangkanlah sifat-sifat. Malaikat dah, penjaga pintu tu dah tahu, tidak akan dibuka pintu untuk membawa roh orang yang kafir. Ini diterangkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'du Al-A'raf ayat 40. Bukan Ar-Ra'du, ya. Tulisan dia kecil sangat. Bukan salah mata, salah tulisan. Allah berfirman yang bermaksud, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk syurga. Ini Allah sendiri sebut di dalam Al-Quran, innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang mendusta ayat-ayat kami dan sombong, takabur, tidak mau beriman, tidak mau terima ayat-ayat kami, tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya tak boleh masuk lah. Tak mungkinlah unta begitu besar nak masuk lubang jarum. Benang pun payah nak masuk. Jenuh perembang
Kalau unta tu memang mustahil lah. Itulah. Jadi mendengar jawapan itu, malaikat Dakhiyail langsung melepaskan roh orang kafir itu dari tangannya sehingga terjatuh, diterbangkan angin dari tempat yang sangat jauh. Jadi maknanya dia dah naik sampai berapa tinggi ni, nak sampai ke langit pertama ni Allah sajalah yang tahu. Ya, kalau kapal terbang kita tu entah satu pun berapa kosong pun berapa ketinggian, kalau kita nak banding dengan bumi, kita nak sampai ke paras kapal terbang tu. Walaupun di isytihar sekarang kita berada berapa ribu kilometer di atas, tetapi itu tidaklah sampai, walaupun jauh lah, nak sampai separuh laluan untuk nak sampai ke langit pertama tu, sangat-sangat jauh lagi ya. Masya Allah. Itulah. Jadi dia akan lepaskan, akan jatuhlah dia ya, jatuh. Ketika hendak jatuh ke bumi, ia langsung ditangkap oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah siapa? Penjaga neraka, wal iyazubillah. Kemudian dibawanya ke Sijin. Apa itu Sijin? Ialah sebuah batu besar, tempat berlindung arwah orang-orang kafir, orang-orang jahat ya. Itulah tempat berlindungnya roh orang-orang yang kafir dan jahat. Sedangkan nasib orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka diusir diusir dari takhta Allah ke kubur mereka untuk diazab. Ya, orang Yahudi Nasrani ni dia tak duduk di Sijin, tapi dia diusir daripada takhta Allah, terus dihantar ke kubur mereka untuk diazab. Apa bezanya orang itu dengan Yahudi Nasrani? Yahudi Nasrani dinamakan Ahlul Kitab sebab mereka menerima kitab yang dihantar oleh Allah melalui nabi-nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, semua itu menerima kitab-kitab daripada Allah, tetapi mereka engkar, tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka akan roh mereka itu tidak akan letak di Sijin, tetapi dihantar ke kubur-kubur mereka untuk diazab. Demikian pula dengan nasib dialami oleh orang-orang munafik. Orang munafik ni pun lebih teruk daripada Yahudi, daripada kafir tau. Orang kafir memang jelas dia tak beriman, tapi kalau orang munafik, dia duri dalam daging, api dalam sekam. Mana lebih bahaya? Lebih bahaya. Inilah sebab bagaimana mereka menjatuhkan kerajaan Khilafah Osmaniyah di Turki, iaitu seorang Yahudi, dia pura-pura Islam. Akhirnya dia pura-pura wara, pura-pura jadi orang baik, sehingga Syarif Hussein ni keturunan Rasulullah, berketurunan cucu cicit Rasulullah yang dilantik menjadi Gubernur Mekah dan Madinah. Jadi akhirnya dia berpura-pura masuk Islam, akhirnya dia dilantik sebagai penasihat Syarif Hussein. Jadi Syarif Hussein dia ni bila dia nasihat, dia mainkan peranan sehingga Syarif Hussein menjadi tertarik dan menerima cadangan dia dan menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Tapi itulah nasib bila berkawan dengan Yahudi. Walaupun dia sudah berjaya melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Yahudi tadi, akhirnya Syarif Hussein ditangkap dan dibunuh. Itulah sepatutnya dia dilantik menjadi khalifah pengganti khalifah Turki tadi, khalifah Osmaniyah, tetapi akhirnya kerana permintaan mereka tak dipenuhi oleh Syarif Hussein,
Mereka nak minta Palestin free of charge. Mana boleh Syarif Hussain kata. Itu tanah orang Islam. Saya tak boleh bagi. Bila tu dia pun tak boleh. Itulah sejarah. Bagaimana mereka ini lebih dahsyat, orang munafik ini lebih dahsyat daripada orang kafir yang memang terang-terang memusuhi Islam. Itu yang kita baca dululah. Jadi hari ini kita sambung. Sementara orang mukmin yang lalai, ini bukan orang kafir ni. Orang mukmin yang lalai pula, mereka berbeza-beza. Sebahagian mereka ada yang lalai kerana lalai dari mengerjakan solat sehingga ditolak. Orang yang lalai dalam menjalankan solat itu sama seperti orang yang mencuri solat. Jadi dia ada dua jenis. Lalai ni dia tak solat. Mencuri solat, dia solat tapi dia buat tak sempurna. Ya, bacaannya tak sempurna, kedudukannya, maknanya rukun syarat dia tak sempurna, maka dia dianggap sebagai pencuri solat. Jadi orang ni adalah termasuk pada orang yang fasik, ya, orang fasik yang juga akan diseksa dia punya roh apabila dia keluar daripada badan nanti. Ia pasti celaka, ya. Setelah wajahnya dipukul, salatnya naik ke langit serta berkata, rasakan sekarang Allah menyia-nyiakan kamu, mensia-siakan kamu sebagaimana engkau mensia-siakan aku dulu. Jadi maknanya dia punya ibadat solat yang dia buat tadi dibawa naik. Kalau dia buat dengan cara yang tak sempurna tadi, sampai pada satu tahap akan diramas-ramas, dan akan dicampak balik ke muka Tuhan dia, sambil ibadat tadi berkata, sekarang engkau disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau mensia-siakan aku semasa engkau melakukannya dulu. Jadi maknanya kita kalau boleh, bukan kalau boleh lah, mesti wajib kita berdoa pada Allah sebelum kita semayang, minta Allah bantu kita untuk melakukan semayang dengan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin. Ambillah wuduk sesempurna mungkin. Gosoklah bahagian-bahagian anggota yang kena basuh tu, gosok betul-betul, supaya sampai ke seluruh bulu-bulu roma dan sebagainya, supaya sempurna wuduk kita. Dan bila sempurna wuduk, insya-Allah semayang kita khusyuk, insya-Allah. Kemudian ada lagi yang lalai menunaikan zakat sehingga zakatnya ditolak. Ia suka merikayasa ni maksudnya dia berdalik-dalik, berdolak-dalik, ya. Dia kata macam ni tak cukup nisab lah, tak cukup haul lah, yang ni tak kena, yang ni tak kena, dia berdolak-dalik. Jadi sebab itu kita kena bersungguh-sungguhlah untuk menunaikan zakat bila Allah bagi kita rezeki, kerana harta yang tidak dibayar zakat itu besok akan digunakan untuk menyeksa tuannya balik. Kalau harta tu berbentuk wang, berbentuk emas, akan dijadikan setrika dan akan digosok seluruh badan tuan punya harta tadi, sambil badan dia digosok dengan setrika emas tadi ataupun perak tadi, Allah malaikat akan mencemuh dia. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang kamu sayang, kamu simpan untuk diri kamu, hari ini rasailah apa yang kamu simpan dahulu. Lagi banyak harta kita, lagi besarlah setrika yang akan disetrika di seluruh badan orang yang tak keluar zakat. Walaupun itu berbentuk wang, tapi wang tu dia mempunyai nilai apa dia panggil? Dia ada maknanya dia nak cap duit tu, dia mesti ada
emas kan. Dia mesti ada emas. Tapi sekarang ni dikatakan duit Amerika tu dah tak ada dah. Tak ada apa sebut. Nilai emas tu dah tak ada. Dia pakai cap aja sebanyak-banyaknya. Itulah. Bila dia jadi hero dunia ni, dia buat sesuka hati dia, ya. Tu. Jadi orang yang tak bayar zakat juga akan diseksa oleh Allah, kerana tak bayar zakat. Ini juga termasuk orang yang fasik, orang fasik, ya. Ada yang lalai daripada menunaikan puasa, sehingga ditolak. Ia memang tidak makan dan tidak minum selama seharian penuh, tetapi ia tidak dapat menjaga lidahnya dari mengucapkan kata-kata yang dilarang syariat. Maknanya dia puasa perut, dia puasa mulut, tapi lidah dia terus juga buat ketupat, membawang. Jadi mata dia terus juga melihat yang haram. Begitulah, ya. Jadi sebab itu kita kena jaga anggota 7, khususnya kerana anggota 7 inilah yang selalu melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita banyak kali dah tentang anggota 7. Ingat kan? 3 di atas, 3 di tengah, 1 di bawah. 3 di atas, mulut, mata, telinga. 3 di tengah, perut, tangan dan faraj. Dan 1 di bawah ialah kaki. Jadi peliharalah anggota 7, insya-Allah kita selamat, ya. Insya-Allah kita selamat. Dengan kita selalu melafazkan kalimah 7. Apa dia? Ingat tak? Lupa dah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 7. Duduk saja-saja sambil duduk goreng bawang, sambil duduk siang ikan, sambil duduk buat tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dapat menghapuskan dosa anggota 7, ya. Kemudian ada yang lalai daripada menunaikan haji kerana ia melakukan itu dengan tidak ikhlas ataupun dengan menggunakan harta yang tidak halal. Ini hati-hati, ya. Orang-orang yang suka mencari harta dengan cara tak halal. Sekarang ni macam-macam skema ni, hampir tiap hari telefon. Puan ada berhutang lembaga hasil lah, ada itu ada ini. Saya dengar macam tu, saya terus letak, ya. Malah nak layan. Skema banyak sangat. Dia dapat sampai berjuta-juta dengan cara mencari yang haram, ya. Jadi itulah. Kalau skema tu seorang Islam, maka anak-anak beranak dia diberi keperluan yang haram, maka fannaru awlalah awlabih, api neraka lebih utama untuk menjilat daging yang tumbuh daripada makan minum yang haram. Minta Tuhan jauh, ya. Wal iyazbillah. Biarlah yang sedikit tapi halal daripada yang banyak haram. Jadi esok kalau dia mendapat hasil yang halal, yang haram, dia pergi haji, maka haji dia tidak akan diterima oleh Allah, ya. Dan ada pula yang lalai dari berbakti kepada dua orang tua ataupun ibu bapa. Ini pun termasuk kita ingat kita dah sembahyang puasa cukup, okey, tetapi ada pula dosa yang lain sebab berbakti pada kedua ibu bapa ini adalah termasuk hukum wajib. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan jangan kamu sembah kecuali dia, dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Maknanya walaupun dia kuat sembahyang macam mana pun, kuat puasa, kuat sedekah, tapi dia tidak baik dengan kedua ibu bapa,
dia juga termasuk orang yang fasik. Kalau dia berbuat baik pada kedua ibu bapa, pahalanya sangat istimewa, sebagaimana jawapan Rasulullah SAW kepada Anas. Anas bertanya tentang pahala orang yang berbuat baik pada kedua ibu bapa. Jawab Rasulullah, seperti beribadat, ingat, 2 juta tahun. Siapa umur 2 juta? Tak ada. Setakat yang saya baca tak ada dah. Yang paling panjang umur pun antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh katanya 1000 lebih. 1980 kalau aku tak silap. Nabi Adam 1000. Tak ada yang sampai 1,000,000 tahun. Tetapi orang yang berbuat baik pada ibu bapa, dia mendapat pahala seperti beribadat 2 juta tahun. Tapi bukan senang. Kalaulah ibu bapa tu jenis, orang kata jenis apa? Jenis banyak serongeh. Banyak serongeh. Ya. Kawan saya baru ni, dia datang, saya buat program pemantapan akidah, dia datanglah, dia jadi pengurusi salah satu slot tu. Lepas tu dia balik rumah dia di Kelang. Kita buat di masjid negeri ni. Kenapa? Mak dia tu kalau dia tak balik, tak makan. Sekali dia pergi keluar daripada Kuala Lumpur, berapa hari sakit, tak mau pergi klinik dengan orang lain. Nak pergi juga dengan anak dia tu. Anak dia tu nama Haznah. Saya kata betul lah Haznah. Awak dipilih oleh mak untuk berkhidmat kepada dia. Dia ada anak lain, tapi dia tak selesa dengan anak lain. Dia suka dengan anak yang ni. Tapi anak ni pula sangat baik. Sibuk macam mana pun, selagi boleh dia akan menyantuni mak dia yang sudah 86, dia kata umurnya. 86. Jadi sebab itu kalau kita dah ditakdirkan lanjut umur, janganlah banyak serongeh. Kita cubalah meringankan, ya, mereka yang menjaga kita, ya. Makan minum tu janganlah duk sibuk nak yang hebat-hebat saja. Kalau tidak dah merajuk, tak makan. Tapi kadang-kadang dia nyanyok. Bila nyanyok bagi makan, dia kata tak bagi. Jadi dah mandi, dia kata tak mandi. Itu tak, jangan ambil hati lah. Yang penting kita buat. Yang penting Allah tahu hati kecil kita. Kita jagalah hati kecil kita supaya jangan kita terlanjur sehingga kita tidak ikhlas di dalam berkhidmat kepada ibu bapa kita. Ya? Jadi sebab itu kita jangan fikir perkara yang wajib sahaja kita, yang tersebut dalam rukun Islam, rukun iman tu saja kita kena buat. Sebenarnya dalam hidup hari-harian pun banyak benda yang wajib. Berkhidmat ibu bapa wajib. Bayar hutang sunat wajib. Roh orang yang tak bayar hutang, walaupun dia mati syahid, tapi dia tak dapat naik ke alam arwah. Ya, masya-Allah, wal iyazubillah. Semua itu sudah dijelaskan, ya, telah dijelaskan dalam banyak hadis dan asar. Apa itu asar? Itu kata-kata para sahabat, ya, yang menceritakan tentang hukum-hukum Islam dan sebagainya. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, ya, tentang ditolaknya berbagai amal, dan juga hadis lain. Jadi maknanya dia tak bawa lah hadis-hadis tu, kita boleh rujuk sendirilah. Muaz bin Jabal ni ialah antara orang yang Rasulullah cium tangan dia. Balik tanya Ustaz Google, siapa Muaz bin Jabal ni sehingga Rasulullah cium tangan dia. Antaranya Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah cium tangan dia. Ya, balik tanya Pak Cik Google. Kalau saya nak cerita sini panjang lebar lah pula, ya. Jadi sudah tentu dia ada suatu keistimewaan dia.
menyebabkan Rasulullah mengkagumi dia, mencium tangan dia. Patutnya dia cium tangan Rasulullah. Masa cium tangan dia tu mesti dia ada kehebatan, keistimewaan, ya. Jadi ketika nyawa akan dikembalikan lagi ke jasadnya, ia akan melihat terlebih dahulu. Jika jasadnya sedang dimandikan, ia akan menunggu di depan. Dia akan menunggu di depan kepalanya sampai selesai dimandikan. Tadi dia dah keluar dah roh. Macam tu. Dia dibawa naik ke atas, dihantar balik. Jadi dia tunggu depan. Tetapi jika jasadnya sudah dikapan dengan kain kapan, ia akan menempel ke dadanya. Dia akan datang masuk dalam kain kapan, duduk dekat dada dia, seraya berkata kepada orang-orang yang mengusungnya, "Ayo lekas bawa aku ke rahmat Allah." Ini kalau dia orang baiklah, ya, cepat-cepat bawa aku untuk menikmati rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah? Iaitu kubur dia akan dijadikan taman syurga, ya. Itu kalau ia termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau ia termasuk orang yang celaka, nyawanya akan berkata kepada mereka, "Pelan-pelan, pelan-pelan saja kalian, bawa aku menuju azab Allah." Jadi maknanya dia suruh slow-slow, jangan laju-laju. Sebab dia tahu bila dia masuk kubur, dia akan mula menerima azab Allah, di mana kuburnya akan menjadi salah satu daripada lubang neraka. Wal-ayazubillah, minta Tuhan jauh. Lalu ketika mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur dan ditimbuni tanah, kuburnya berseru, "Dulu kamu begitu senang berada di atas punggungku, tetapi sekarang kamu sedih berada di dalam perutku." Dulu kamu duduk atas buat macam-macam, macam-macam maksiat kamu lakukan, sekarang kamu ada dalam perutku. Ini sudah tentulah roh orang yang jahat, ya, orang yang jahat. Dulu kamu memakan makanan yang enak-enak di atas punggungku, tetapi sekarang kamu dimakan oleh cacing di dalam perutku. Segala ulat, segala cacing akan memakan kamu. Dulu kamu makan makanan sedap. Itu kata-kata yang menyakitkan, yang menyakitkan roh tadi. Sang kubur itu terus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sampai ia selesai diratakan. Ni masa duk perata tanah tu. Masa duk ratakan tanah tu, dia dah duk mengata dah. Duk mengutuk dah, ya, orang yang masuk dalam tanah tu. Sebab itu kita ni tak sedar tau. Kalau kita ni jahat, jenis tak semayang, segala apa yang kita lakukan yang berkenaan dengan kita ni, semua mengutuk kita. Kita pakai baju kutuk kita. Celaka sungguh aku dipakai oleh orang yang bermaksiat pada Allah, tak semayang, tak puasa. Kalau boleh aku nak lari keluar daripada badan orang ini. Tapi kita tak perasan lah. Kalau kita minum air kutuk kita. Makan nasi kutuk kita. Kita berjalan di bumi kutuk kita. Celaka sungguh aku dia berjalan, orang yang berjalan atas aku ni, kalau boleh aku nak telan dia. Jadi maknanya semua makhluk Allah ada hubungan dengan Allah. Mereka berhubung dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah, dan mereka merungut apabila kita tidak menjadi orang yang patuh pada Allah. Sebab di alam ini semua sekali makhluk patuh pada Allah. Walillah yasjudu ma fis samawati wal ard. Kepada Allah sujud semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali dua. Siapa? Manusia dan jin. Jin tu termasuk setan lah. Dua jenis ni, sedikit saja yang sujud, banyaknya yang engkar. Itulah. Jadi syukurlah kita termasuk dalam golongan yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Selanjutnya muncul malaikat Rauman. Ya, tadi malaikat Zabaniyah, ni malaikat Rauman yang setiap yang siap mengazabnya, iaitu malaikat yang pertama kali akan menemui si mayat begitu dimasukkan ke dalam kuburnya. Rupanya ada malaikat lain pula yang tunggu duk sambut mayat dalam kubur tu, dan apa nama tu, dan pembicaraan lanjut mengenainya akan disebut dalam tajuk-tajuk yang khusus yang akan datanglah. Jadi setakat itulah saja yang diceritakan oleh kitab Imam Al-Qurtubi ini tentang ke mana roh orang beriman dan ke mana roh orang kafir, ke mana roh orang munafik, ke mana roh orang Yahudi Nasrani, ke mana roh orang yang fasik. Ya, insya-Allah dengan ilmu ini kita berdoalah banyak-banyak pada Allah, semoga roh kita akan berada di alam yang Allah Ta'ala khususkan untuk roh orang yang beriman. Kalau kita baca baliklah, roh orang beriman ni dia tak masuk dalam kubur dah. Dia akan berada di alam arwah, di alam tinggi, ya. Masya Allah. Wallahu alam lah. Yang dikatakan kubur taman syurga tu mungkin di alam tinggi itulah mereka menikmati taman syurga, menikmati segala nikmat-nikmat syurga sebelum benar-benar masuk syurga yang diperlihatkan kepada mereka apabila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah. Jadi habislah, selesailah kita tentang ke mana perginya roh setelah keluar daripada badan. Jadi kita baliklah kepada kitab kita ni di muka surat 62. Di muka surat 62 tentang sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi di tajuk kecil itu syurga untuk orang yang berakhlak baik. Ya, di antara sifat orang yang boleh masuk syurga ialah orang yang berakhlak baik. Baginda bersabda, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah SAW, man tarakal kadhib, siapa meninggalkan pembohongan, maknanya dia tak cakap bohong, wahwa batil, dan dia melakukan perkara yang batil. Biasanya orang nak cakap bohong ni, dia buat benda tak betul, kan? Dia buat benda tak betul, benda yang batil, maka dia nak menegakkan benang basah dia bohong lah. Dia mencuri, dia kata dia tak mencuri. Dia berzina, dia tetap berzina. Jadi dia telah melakukan perkara yang batil, tetapi dia tak bohong. Sebagaimana berlaku di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita datang pada Rasulullah mengaku dia telah mengandung anak zina. Dia cakap benar. Patutnya dia tak datang, tapi dia datang sebab dia sudah sedar dia buat satu kesalahan. Dia minta Rasulullah hukum dia di dunia ini supaya dia terlepas hukum di akhirat. Jadi Rasulullah kata, balik dululah, jagalah diri sehingga kamu bersalin. Sebab kalau waktu tu juga dia direjam, anak yang tak bersalah itu akan mati. Jadi akhirnya dia balik. Bila dia bersalin, dia datang lagi. Rasulullah kata, jagalah anak tu sampai dia dapat berdikari, boleh makan selain daripada susu ibu, kan. Budak-budak mana boleh makan makan muai kan, makan apa kan. Jadi balik. Jadi dah bila anak tu dah dapat berdikari, boleh makan macam makanan biasa, barulah Rasulullah jalankan hukum. Dia bercakap benar. Jadi mudah-mudahan dia terlepas di akhirat. Mungkin dia dah insaf, dia terlanjur. Jadi sebab itu kita jangan terlalu cepat kita menghukum orang yang terlajak buat maksiat. Kita tak tahu, mungkin dia akan bertobat lebih baik daripada kita lagi, kan. Jadi sebab itu kita jangan
Kita nak menegur orang yang buat maksiat, kita tegur dengan baik, mudah-mudahan dia kembali insaf. Tapi jangan kita kutuk sehingga dia kita kutuk tu dia akan berhenti tak? Tak berhenti. Tapi kalau kita selotok dengan dia, terlihat nasihat dengan baik, insya-Allah ya. Itu. Sebab itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan penuh hikmah, kebijaksanaan. Jangan kasar. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Allah kata kepada Rasulullah, kalau kamu kasar dan bengis, keras, ramai orang akan lari daripada keliling engkau, orang tak masuk Islam. Sebab itu Rasulullah sangat lemah lembut orangnya ya. Jadi bunyalahu fi rabdil jannah. Allah Ta'ala akan bina untuknya sebuah istana di kemuncak syurga. Wa man tarakal mira', dan siapa yang meninggalkan pertengkaran. Ada orang hak jenis suka bertengkar ni. Woi, bertengkar cukup pasal, masya-Allah. Tapi dia tak bertengkar. Wa huwa muhiqqun, sedangkan dia di pihak yang benar. Dia di pihak yang benar, tapi dia tak mau bertengkar. Itu. Bunyalahu fi wasatiha, dibinakan untuknya di tengahnya, di tengah syurga. Wa man ahsana khuluqahu, dan wa man hassana khuluqahu, siapa yang memperelokkan akhlaknya, bunyalahu fi a'laha, dibina untuknya di kemuncak syurga. Jadi dibina istana untuknya di kemuncak syurga. Jadi di sini ada 3 jenis. Ada 3 jenis orang. Yang pertama, dia bersalah. Dia mengaku dia bersalah, dia tak berbohong. Yang kedua, dia benar, tapi dia tak mau bertengkar, kerana dia tak suka pertengkaran itu. Walaupun dia benar, dia tidak akan menegakkan kebenaran dia melalui pertengkaran. Dan yang ketiga, orang yang menjaga keseluruhan perangai dia, akhlak dia. Maka 3 kumpulan ini berada di 3 keadaan. Yang tak bohong dibina istana di perkarangan syurga. Yang tak bertengkar dibina istana di pertengahan syurga. Yang menjaga akhlaknya, jaga mulut dia, jaga hati dia, jaga fikiran dia, jaga tingkah laku dia, dibina untuknya istana di kemuncak syurga. Itulah bagaimana hebatnya anugerah Allah kepada orang yang menjaga akhlak. Sebab itu baginda Rasulullah SAW mengisytiharkan innama. Apa maksud innama? Hanya sanya. Itu innama. Bila disebut hanya sanya, maknanya satu je, tak ada yang lain. Innama, hanya sanya, bu'istu, aku diutuskan, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi maknanya segala ibadat yang kita lakukan, segala rukun-rukun iman yang kita imani, segala hukum hakam yang ditentukan dalam Islam, semuanya untuk membina akhlak yang mulia. Bila satu orang tu sembahyang dengan sempurna, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia sembahyang dengan sempurna, sembahyang dia tu akan menghalang dia daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Tapi kalau sembahyang hitam dai tapi perangai huduh, Allah terima tak terima? Kita pun tak terima. Sembahyang kuat tapi mulut dia, masya-Allah, menakutkan. Jadi kita pun tak terima, apatah lagi Allah. Begitu jugalah, puasa kuat, sembahyang kuat, sedekah kuat, tapi perangai huduh. Jadi perangai ini merupakan kemuncak daripada hasil sembahyang kita, ibadat kita, keimanan kita. Kemuncaknya ialah akhlak. Sebab itu kita ada doa dia, Allahumma
kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan kejadianku, Masya Allah, cukup anggota semua, Alhamdulillah, mata boleh melihat, semua anggota sempurna. Sebagaimana engkau jadikan kejadianku ni sempurna, maka elokkanlah perangaiku. Tengok muka cantik, comel, ramping, putih melepak, tapi pijak gajah mati. Jadi tak, kita sebagai manusia pun tak boleh terima orang yang macam tu, ya. Jadi walaupun pengajiannya tinggi, kelulusannya hebat, kedudukannya sangat tinggi apa semua, tetapi kalau akhlak yang tak baik, maka dia tidak dihormati oleh manusia, apatah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini panjang lebarlah cerita tentang 3 golongan tadi. Saya ingat kita tak payah baca satu persatu lah kot, ya. Kita terus saja di muka surat 64. Muka surat 64 ni Allah memberi arahan kepada kita orang-orang yang beriman supaya menjaga 2 hubungan. Pertama hubungan dengan Allah melalui iman kita, rukun iman. Beriman kepada 6 rukun iman melalui ibadat kita. Itu hablum minallah. Tapi kalau sempurna ibadat kita sekalipun, iman kita penuh sekalipun, tapi kalau hablum minan nas kita tak jaga, contohnya orang yang paling dekat dengan kita, kedua ibu bapa kita. Seperti tadilah, ya, kita semayang kuat, Masya Allah, tapi dengan mak, ya Allah, bahkan lebih teruk lagi kadang-kadang. Akhir-akhir ni tak tahulah, saya pun tak baca surat khabar dah lah ni, duk baca YouTube saja. Kalau dulu ada anak yang pukul mak, bunuh mak pun ada, kerana mak tak bagi duit nak beli dadah. Dia bunuh, dia cangkul kepala mak dia. Kau tak silap saya berlaku di mana? Di Terengganu ke mana satu masa dulu. Tak tahulah anak macam tu, ya. Wal-iyazubillah. Jadi maknanya kalau kita selesai hablum minallah tapi tak selesai hablum minan nas, hablum minal alam, kita hablum minallah kita boleh dapat 50/100. Di mana kita nak dapat 50 lagi? Ialah hablum minan nas wa hablum minal alam. Jarang orang sebut hablum minal alam, selalu orang sebut hablum minan nas. Sebenarnya dengan alam pun kita kena elok hubungan. Sebab itu ada cerita seorang tu masuk syurga kerana berbuat baik kepada anjing, kan. Dia beri minum seekor anjing yang sedang dahaga. Setelah dia merasa dahaga, dia rasa anjing ni pun sama dengan dia juga dahaga. Dia sanggup ambil air dalam kasut dia tu, beri minum anjing. Akhirnya dia dengan khidmat dia kepada anjing itu, dia masuk syurga. Pelacur, ya. Pelacur. Saya nak sebut tu malah juga nak sebut, tapi ketua kelas dah sebut, saya sambung je lah. Sepatutnya pelacur, tetapi oleh kerana dia mengelokkan hubungan dengan binatang, jadi dia masuk syurga. Ada pula yang masuk neraka kerana kucing. Dia tak mau bagi makan kucing tu, tapi dia tak biarkan kucing tu cari makan sendiri. Dia kurung sampai kucing tu mati kelaparan. Bayangkan kalau kita mati kelaparan macam mana. Dia pun makhluk Allah juga. Dia masuk neraka kerana menyiksa kucing tadi. Wal-iyazubillah. Jadi maknanya dengan alam pun kita kena elokkan hubungan. Jangan kita menyakiti binatang. Kalau dalam buku akhlak dia ada satu tajuk Ar-Rifqu bil Hayawan.
Rifqu ni maknanya kita lonak, bersifat lonak dengan binatang. Saya tabik lah orang yang ambil kedoktoran veterina, menjaga binatang ni. Dia memang menyayangi binatang lah. Kalau kita tak suka, kita tak usah jaga, tak usah ambil dia untuk jadi kita punya binatang kesayangan kita. Kalau kita tak suka, untuk kalau kita tidak menyantuninya dengan baik, sebab cari dosa je. Betul tak? Kalau kita suka, jaga dengan baik. Kalau tak suka, tak payah. Begitulah juga, termasuklah persekitaran kita. Jangan kita pergi berkelah, segala sampah-sampah lempak kat situ. Lebih teruk lagi kadang-kadang, kaca-kaca tu dia lempar ke dalam air. Air sungai yang air terjun tu. Kalau dulu botol-botol kaca tu dia masukkan dalam tu, orang masuk dalam tu kena kaca. Jadi sebab itu hablum minal alam pun diajar oleh Islam supaya kita menjaga hubungan dengan alam. Ini kena belajar pada orang Jepun. Orang Jepun dia sangat menjaga. Tapi saya nasib tak baik, dah beli tiket dah nak pergi Jepun. Besok nak pergi, malam tu dapat penyakit tak lalu makan. Tak lalu makan, tak lalu sungguh-sungguh. Akhirnya tak jadi pergi, ban dah tiket tu. Itu dah, Allah dah takdirkan tak boleh nak pergi. Di sini ada seorang kawan, suami dia tu lepas pencen, pagi-pagi dia bawa basikal. Dia bawa basikal, dia bawa satu bakul, dia bawa satu kayu. Di mana dia jumpa kertas, dia berhenti, dia ambil buah dalam bakul tu. Sama dia kutip buah dalam bakul. Baru ni dia meninggal. Cara dia meninggal tu macam husnul khatimah lah kita nampak. Jadi maknanya dia buat sesuatu amalan yang Allah sangat suka, menjaga kebersihan. Jadi sebab itu kita kena doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihinal muslihin. Tambah tak muslihin? Tak tambah. Allahumma ja'alni minat tawabin, minta kita banyak bertobat, bersih daripada dosa. Waj'alni minal mutatahhirin, minta kita menjadi orang yang pembersih. Kita tak boleh tengok benda kotor. Tengok, ada kawan saya tu dia nampak hitam sikit pun dia tak boleh tengok. Ini hebat lah ni. Sehingga baru ni di rumah Salimah tu adalah di kat tangga tu ni, dia ambil, dia pergi cuci, akhirnya jari dia kena kena virus sampai cabut kuku dia. Itu dia memang pembersih sangat orangnya. Minal mutatahhirin, minta kita menjadi orang yang pembersih. Waj'alni min ibadika salihin, jadikanlah saya orang yang saleh. Bila dua-dua ni bersih, bersih hati, bersih fizikal, bersih tempat, maka kita menjadi orang saleh dan musleh. Apa dia musleh? Suka memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, menasihati orang lain. Rasulullah kata, muslihun wahidun khairun min alaf as-salihin. Seorang muslih lebih baik daripada beribu-ribu orang saleh. Orang saleh dia kira dia aja baik. Orang muslih dia kira dia pun nak baik, orang lain pun dia nak baik. Contohnya ketua kelas kita, dia tak kira dia. Dia sanggup bersusah payah untuk nak melahirkan sahabat-sahabat yang baik, untuk kita mencari ilmu untuk membaiki diri. Ini muslih nama dia. Kalau dia seorang-seorang, dia duduk di rumah seorang-seorang, dia zikir seorang-seorang, itu saleh nama dia. Orang yang saleh. Tapi yang lebih baik lagi, orang yang saleh dan muslih. Jangan dia tak saleh, dia nak muslih saja. Dia kena saleh dulu, lepas tu baru dia muslih, ya. Jadi sebab itu Allah berfirman, ya, dalam surah
Al-Jathiyah surah 45 ayat 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan dia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu. Jadi maknanya Allah sediakan segala-gala di alam ini untuk kegunaan kamu. Kadang-kadang kita tak terfikir. Kita ingat nasi tu untuk mengenyangkan kita, air tu untuk menghilangkan haus. Kita perasan tak? Allah jadikan matahari itu untuk kegunaan kita. Perasan tak? Perasan tak yang paling berbakti pada kita di antara makhluk Allah ni apa dia? Apa dia? Bumi. Kalau kita tak dapat hujan, pokok-pokok mati. Binatang-binatang mati. Tapi kalau bumi tak tampung kita, apa jadi? Kita ditelan oleh bumi. Jadi sebab itu bumi yang kita pijak itu adalah menjadi makhluk Allah yang paling bersedia, ready untuk berkhidmat pada kita. Dan bumi ini pula dia bersedia untuk kita lakukan apa saja terhadap dia. Kita nak korek dia, nak tanam pokok, dia yes. Kita nak buat lebuh raya, yes. Kita nak buat apa lagi? Nak tanam binatang yang mati pun dia terima. Tapi kita jangan gunakan bumi itu untuk benda maksiat. Kita gunakan tempat itu untuk berjudi dan sebagainya. Dia pun marah. Kenapa? Karena Allah sediakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi ini, maka pergunakanlah untuk sebaik-baiknya, ya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat. Allah sediakan itu sebagai rahmat pemberian daripadanya, ya. Tu. Jadi sebab itu dia diceritakan Allah ukur matahari itu. Jauh matahari itu dengan kita diukur oleh Allah supaya ngam-ngam. Matahari itu tidak terlalu panas sehingga kita terbakar, dan tidak terlalu jauh sejuk sehingga kita membeku. Jadi kejadian matahari itu pun satu rahmat, dan kedudukan matahari itu pun merupakan satu rahmat. Masya Allah, ya. Katanya matahari itu pun dia memberi keindahan kepada kita dalam di setengah-setengah tempat. Katanya di Finland dia ada apa? Aurora, ya. Dia akan mengeluarkan cahaya yang sangat cantik, ya, untuk dinikmati oleh manusia. Ya Allah, subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Bila kita melihat semua kehebatan ini, inilah ayat yang patut kita baca. Ayat kita rasa takjub terhadap keistimewaan yang berbagai yang Allah sediakan pada kita. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaan Allah bagi kaum yang memikir dengan teliti. Sebab itu bila kita bangun tengah malam, digalakkan kita membaca ayat berapa? Di akhir surah Ali Imran, kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai akhir ayat tu. Sangat bagus, ya, sangat bagus. Kita memperingatkan diri kita dengan nikmat yang tidak terhingga yang Allah sediakan pada kita. Jadi seterusnya ayat
Ini panjang ni. Dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10 hingga 12, tapi sangat panjang ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha lita'arafu tu sampai akhir ayat, menceritakan bahawa Allah jadikan manusia ini berbagai bangsa, berbagai warna kulit dan sebagainya, supaya kamu berkenal-kenalan, dan bila berkenal-kenalan kamu bersefahaman, bila kamu bersamaan kamu bekerjasama tolong-menolong, bukan untuk kamu berkelahi antara satu dengan lain. Ya, itulah tujuan Allah Ta'ala, perlihatkan kebesarannya, kebijaksanaannya, bukan untuk kita bergaduh, tapi untuk kita berkasih sayang, berkenalan. Sebab itu di sini ada hukum tentang bagaimana kita berhubung dengan orang yang bukan Islam. Sebab itu Rasulullah kata, man adza dhimmiyan faqad adhani wa man faqad adhani lah ya. Siapa yang menyakitkan hati orang yang zimmi, maknanya orang kafir yang duduk di bawah naungan Islam, yang membayar jizyah, membayar, kalau kita sekarang cukai pendapatan lah, bayar cukai, dia duduk elok-elok, dia tak ganggu kita, kita tak boleh menyakiti dia. Sebab kalau kita menyakiti dia, dia pun pandai juga nak menyakiti kita, kan? Jadi sebab itu dia tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi asalkan dia tidak mengganggu Islam kita, tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama kita, kita disuruh berbuat baik. Siapa yang menyakitkan orang zimmi, kata Rasulullah, dia telah menyakitkan aku, ya. Itulah. Okeylah. Jadi maknanya dalam tajuk tadi, kita diajar supaya menjaga akhlak kita, supaya kita mendapat syurga tanpa hisab, tanpa azab, insya-Allah. InsyaAllah kita akan pergi ke muka surat 69, insya-Allah. Syurga untuk mereka yang menutup aib saudaranya. Ya, itu. Ya. Kita ni, kita tak ada seorang pun mengatakan dia tak ada aib. Mesti ada. Cumanya sama ada Allah Ta'ala buka aib kita ataupun Allah sembunyikan aib kita, itu sahaja nasib kita. Kalau kita tahu aib orang, janganlah kita sewinang-winang membuka sehingga dia mendapat malu dan mendapat cemohan. Itu ajaran Islam, ya. Itulah, insya-Allah kita akan baca dalam pengajian yang akan datang. Alhamdulillah. Dah 11 suku dah. Jadi kita akhiri pengajian kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asri, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umur kami, berkatilah hidup kami, berkatilah ilmu yang kami dapat pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang Kau ridai. Masukkanlah roh kami bersama dengan roh orang-orang yang Kau ridai, roh yang dapat kasih sayang Engkau, dapat layanan yang baik daripada Engkau. Dan jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba Engkau yang dapat mempunyai akhlak yang mulia, yang mana inilah merupakan amalan yang paling tinggi martabatnya di sisi Engkau, yang melayakkan orang yang berakhlak itu berada di kemuncak syurga, ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah, yang miskin, yang dhaif,
Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, kami tidak mampu melakukan apa-apa ya Allah. Bantulah kami ya Allah setiap detik umur kami, detik-detik yang penuh berkat, detik-detik yang mendekatkan diri kepada Engkau, yang menjauhkan kami daripada kemurkaan Engkau dan neraka Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.